Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Daud Iskandar dan Hani. Apa kabarnya pagi ini? Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa ceria dan Mhm. juga gembira seperti biasa berjumpa dengan Siti Mariam Mas Ayu di pagi-pagi Jumaat ini. Apa kabarnya pula dengan Siti Mariam dan juga kru-kru yang berada di daerah Belaid? Alhamdulillah sihat-sihat walafiat. Begitu juga dengan rakan-rakan setugas dan kru-kru yang bertugas di studio radio televisyen Brunei daerah Belaid. Ya. Syukur Alhamdulillah. Tadi Ketani memperkatakan mengenai dengan persiapan Ketani Ya. 20 hari saja lagi. Lebih kurang 20 hari Ketani akan melangkah ke bulan Ramadan dan banyak persiapan yang seharusnya Ketani lakukan. Bukan saja dari segi kerohanian tapi persiapan kesihatan mental Ketani dan juga fizikal Ketani. Mungkin Siti Mariam dapat mengongsikan lebih kurang beberapa aspek, mungkin satu aspek lah, nanti rakan-rakan Ketani juga dapat mengongsikan yang lainnya, persiapan untuk bulan Ramadan ini, Siti Mariam. Ya, Daud Iskandar dan Hani, selaras dengan bulan Syakban ini, kita haruslah mengambil kesempatan untuk meraih keberkatan di bulan mulia ini dan juga memperbanyakkan lagi amal ibadah Ketani seperti berpuasa sunnah sebagai persiapan Ketani dari segi rohani dan juga jasmani untuk sebagai persiapan menuju ke bulan Ramadan, seperti memperbanyakkan lagi membaca Al-Quran dan juga khususnya lagi bagi kaum wanita untuk mengqada puasa bagi bulan Ramadan yang lalu. Pasti ini satu peringatan penting untuk Ketani bersama. Baik, tidak sabar untuk mengetahui apakah bahan yang akan dibawakan dari daerah Belaid. Jadi kita serahkan kepada Siti Mariam. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat buat semua. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi lintas langsung dari daerah Belaid di Rampai pagi. Dan Alhamdulillah di pertemuan Ketani hari ini, hari Jumaat, 3 hari bulan Mac 2023, bersamaan dengan 10 Syakban 1444 Hijrah. Dan keadaan cuaca di daerah Belaid cerah pada pagi ini dan amat mengizinkan. Dan apapun perancangan bisnes kita bersama keluarga tersayang hari ini, kami mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar. Di sini saya ingin kongsikan antara salah satu aktiviti dan juga acara yang akan berlangsung di sekitar daerah Belaid, yang mana pada hari Ahad ini 5 hari bulan Mac 2023, anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Brunei Darussalam, projek kerja amal kempen kebersihan akan diadakan di Masjid Kampung Sungai Traban, Kuala Belaid. Dan projek ini, kerja amal kempen kebersihan, akan diadakan dari jam 7 pagi hingga jam 11 pagi pada hari Ahad ini, 5 hari bulan Mac 2023. Ya, sudah, seterusnya kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas untuk edisi pagi ini. Islam memuliakan umatnya bukan sahaja ketika hidupnya, bahkan selepas meninggal dunia pun ia tetap dimuliakan dan dipelihara akan haknya. Apabila orang yang dikasihi pergi menyahut seruan ilahi, perasaan kasih sayang serta ingatan yang ada semasa hidupnya tidak akan lenyap begitu sahaja. Apatah lagi bagi mereka yang paling rapat dengan kepergian ahli kerabat keluarga atau waris. Syariat Islam mengiktiraf wakaf sebagai amalan sedekah kelas pertama yang sangat digalakkan. Ia menjanjikan imbuhan pahala yang mengalir berterusan kepada pewakaf, selagi harta diwakafkan itu kekal dan memberi manfaat. Melalui wakaf, harta dianggap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala manfaatnya dinikmati penerima. Manfaat ditentukan mauquf alaihi.
Amalan wakaf bermula sejak awal tahun Hijrah dengan pembinaan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dua pembinaan ini amalan wakaf paling awal diperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kemudian diwarisi dan diteruskan oleh para sahabat baginda. Di negara kita, amalan wakaf hidup subur dengan pewakafan hartanah untuk pembinaan pelbagai fasiliti keagamaan dan dakwah seperti masjid, surau dan tanah perkuburan Islam. Juga beberapa kemudahan untuk kebajikan orang awam yang terdapat di hospital-hospital kerajaan dan masjid-masjid. Alhamdulillah, apa khabar para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan kita ni selalu dalam keadaan sehat wal afiat, insya-Allah. Jadi di sini insya-Allah pada hari ini saya ingin mengongsikan mengenai wakaf. Tajuk pada kalian ya. Jadi persoalannya di sini adalah apakah dia pengertian wakaf tersebut? Jadi pengertian wakaf ini ialah merupakan suatu yang diberikan untuk kepentingan dan kegunaan orang ramai, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan dan setentunya untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan berwakaf ini ianya juga merupakan ibadat yang berbentuk sedekah jariah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran pahala selama mana harta yang diwakafkan itu kekal dan dimanfaatkan oleh orang ramai, oleh orang sekeliling, yang mana juga ganjaran pahalanya akan terus berkekalan walaupun si pewakaf itu telah meninggal dunia. Alhamdulillah. Selalunya ataupun kebiasaannya perkara yang boleh diwakafkan ini adalah harta yang boleh memberi manfaat, yang memberi manfaat secara berterusan. Iaitu seperti apa? Tanah, bangunan. Boleh juga kita ni mewakafkan kereta, haiwan, tunggangan dan seumpamanya. Jadi apakah di sini antara hikmah ataupun kelebihan berwakaf ni? Jadi ada sebenarnya banyak di antara kelebihan berwakaf ni, tapi di sini saya cuma mengongsikan beberapa sahaja. Seperti bila mana kita ni tu mewakafkan sesuatu, kita ni boleh menzahirkan pengabdian diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya dengan wakaf ini juga ianya merupakan salah satu langkah ataupun cara untuk kita ni mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setentunya sebab kita ni mahu orang lain menggunakan barang yang kita ni wakafkan, dan dari sana kita ni dapat insya-Allah mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dengan mewakafkan ini kita ni akan dapat juga kebajikan yang berkekalan. Walaupun bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat pun masih juga kita ni dapat mendapatkan kebajikan itu. Kenapa? Sebab walaupun pewakaf itu sudah meninggal dunia, barang yang kita ni wakafkan itu selagi mana ia masih wujud dan orang ramai mengambil manfaat, insya-Allah ia akan mengalir masih pahala itu sewaktu kita ni sudah meninggal dunia. Dan setentunya yang terakhir sekali adalah dengan ibadah wakaf ini ianya boleh lagi mengukuhkan perpaduan dan juga ekonomi ummah. Terdapat 7 macam jenis wakaf yang dapat diterima pahala hingga sesudah meninggal dunia. Pertama, siapa yang membangun masjid, maka ia tetap mendapat pahalanya selama ada orang sembahyang di dalamnya. Kedua, siapa mengalirkan air sungai, selama ada yang minum daripadanya. Ketiga, siapa yang menulis mushaf, ia mendapat pahala selama ada orang yang membacanya. Keempat, orang yang menggali sumur iaitu perigi, selama masih ada orang mempergunakan airnya. Kelima, siapa yang menanam tanaman selama dimakan oleh manusia atau burung. Keenam, siapa yang mengajar ilmu yang berguna selama dikerjakan oleh orang yang mempelajari. Ketujuh, orang yang meninggalkan anak soleh mendoakan dan membaca istighfar baginya, yakni jika mendapat anak lalu diajari ilmu dan Al-Quran,
maka ayahnya akan mendapat pahalanya selama anak itu melakukan ajaran-ajarannya, tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat fasik, maka ia mendapat dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat sendiri. Secara ringkasnya, harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik pewakaf, tetapi ia tertahan atas hukum dan menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaatnya diagihkan untuk kebajikan sesuai dengan tujuan wakaf. Pensyariatan wakaf dinyatakan jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi."